Okey, hari ini ialah video kedua tentang liability. So, liability bagi dua kan, liability semasa bukan semasa. So, yang ni ialah tentang liability semasa. Dan liability semasa pula ada kan salah satu grup dia ialah liability pasti. Liability pasti dia mean liability yang sudah tahu berapa jumlah dia dan bila kita perlu bayar liability tu. So, salah satu liability semasa ialah cukai jualan belum bayar. Okay, hari ini cikgu nak sentuh dalam video ni ialah cukai jualan belum bayar. So, cukai jualan belum bayar pun kadang-kadang keluar dalam exam. So, perlu tahu. So, cukai jualan belum bayar ialah cukai yang perlu dibayar oleh pembeli. Okay, apabila pembeli itu membeli sesetengah barang seperti kenderaan. Okay, so this is what we call sales tax. So kadang-kadang you pergi makan dekat restoran pun dia akan charge anda. Sales tax sekarang macam 6%. Or you go melancong ke Pulau Pinang, Melaka, Langkawi, you stay in a hotel. The hotel pun you sewa bilik hotel. Hotel juga akan kenakan sales tax ke atas bilik yang anda sewa. So that is called cukai jualan. So, cukai jualan ni bukan penjual yang bayar tetapi pembeli yang bayar. Kalau you sewa bilik tu, you yang bayar. Kalau you beli kereta, you yang bayar the sales tax. So, pihak penjual, you bayar, then the penjual akan keep the money. Okay, then duit itu bukan akan diguna oleh penjual tu. Dia kena simpan dulu, pegang dulu, lepas tu end of the month, bayar, serah wang itu kepada jabatan kerajaan. Okay, so yang ni syarikat penjual akan pegang secara sementara. So bagi pihak penjual, dia adalah liability because this money is bukan duit penjual tu, not the company money, but you have to serah kepada government. So and you can only pegang sementara, like early of the month you get the money, end of the month you have to serah already. Jadi dia adalah liability semasa. Okay, untuk syarikat tu. So dia pegang sementara cukai jualan yang dibayar oleh pembeli tu dan akan serah kepada jabatan custom. Okay, this is cukai. Jadi all the penjual, the company who sell akan serah kepada jabatan custom. So sekarang you are doing account kan, jadi selalu ingat anda adalah di pihak penjual. So bagi pihak penjual wujudlah liability semasa. Okay, so macam mana nak catat? If you are the company, anda adalah company tu, macam mana you nak catat jualan ni? So katakan harga kenderaan itu ialah 70,000. So bila you jual, hasilkan. So hasil jualan kredit 70,000. That means this is the harga kenderaan tu. Let's say lah you beli kenderaan. So harga jualan kenderaan tu. Then let's say you are the one who jual the kenderaan. Okay, so you are the pihak penjual. So you got the hasil jualan 70,000. Then pembeli akan bayar kepada anda the harga kenderaan plus the sales tax. So katakan sales tax is 6% of the 70,000. So adalah 4,200. Okay, the sales tax they pay to you. So you terima, you are the company who sell the kenderaan. So you debit bank because you terima wang. You akan terima 70,000 of the harga kenderaan plus the sales tax. So you akan terima 74,200. Okay, then tak balance kan? Okay, erti dia, ini 70,000 you sell, then but yet you get 74,200. The extra 4,200 akan letak di sebelah kredit. Okay, baru balance, right? Dia di sebelah kredit kerana ini bukan wang syarikat tu. This money have to serah kepada jabatan custom kerajaan. So is credit side as liability sementara, liability semasa. So diberi nama cukai jualan belum bayar because you have to bayar kepada jabatan custom. Okay, inilah catatan dia. So
ini katakan sales ini berlaku beginning of January. So end of the month, dia sementara kan dia tak boleh pegang nama. So company tu kena bayar kepada Jabatan Custom. So liability tu bila bayar sudah tak jadi liability lah. At first dia kredit kan, bila dia sudah bayar, the company sudah bayar, that means liability akan debit. No more liability. So cukai jualan belum bayar, debit, then you pay lah. You bayar bukan you pergi Jabatan Custom bayar. The company can go to bank. Di dalam bank ada account untuk Jabatan Custom. They just bank in to the Jabatan Custom. Jadi you pergi bank, you bayar 4,200. Merekod pembayaran cukai jualan kepada Jabatan Custom. So another one, liability semasa selain daripada cukai jualan belum bayar, ada juga KWSP belum bayar dan Perkeso belum bayar, dan ada juga cukai pendapatan belum bayar. Because the company juga akan kutip bagi pihak kerajaan selain daripada cukai jualan, dia juga akan kutip bagi pihak KWSP, Perkeso dan juga income tax for the pekerja. So all this polisi kerajaan kan, semua pekerja kena bayar potong gaji mereka, they keep some of the gaji simpan dalam kumpulan wang. KWSP ni kumpulan wang simpanan pekerja. Dia said mereka gaji 1,000, maybe from 1,100 ringgit akan simpan dalam kumpulan wang pekerja. Dia tolak from the gaji. So nanti the pekerja akan dapat 900 sajalah, yang 100 tu dia tak sampai tangan dia. So the same for Perkeso. Perkeso ialah insurans untuk pekerja. If anything happen bila mereka kerja, katakan mesin tangan masuk dalam mesin, sudah cedera, so the insurans akan bayar. So ini ialah insurans khas untuk pekerja yang ditubuhkan oleh kerajaan to help the pekerja hilang, especially. So we call it Perkeso, atau nama penuh dia Pertubuhan Keselamatan Sosial. So semua ini diwajibkan oleh kilang untuk kutip bagi pihak kerajaan. So the kilang akan tolak gaji mereka dan simpan di dalam sini. Ada sekarang juga cukai pendapatan pun sama. Gaji pekerja pun akan terus tolak cukai pendapatan, dan wang itu nanti pihak majikan akan tolong serah kepada lembaga hasil dalam negeri. So untuk supaya anda tak confuse nanti banyak sangat kan, cikgu bagi contoh di sini hanya KWSP dan Perkeso sajalah. Kalau soalan ada keluar cukai pendapatan, cara rekod adalah sama. So now I only sentuh KWSP belum bayar dan Perkeso belum bayar. So ini merupakan kutipan yang dikutip, dibuat oleh majikan membantu pihak kerajaannya. Hasil demi akibat potong gaji pekerja, seperti KWSP, Perkeso, cukai pendapatan, dan ada juga company yang potong juga untuk amanah saham nasional, ada potong juga untuk tabung haji. As I said, supaya anda senang faham, cukup bagi contoh di sini hanya KWSP dan Perkeso saja. So semua potongan ini dia potong dari gaji pekerja dan akan dipegang sementara oleh majikan. Dia potong dulu awal, then only after a few days or after 1 week baru dia pergi bank bayar kepada jabatan. So dia pegang dulu. So bila dia pegang, as I said, ini bukan duit dia, ini duit kerajaan. Jadi dia sebelum dia serah, dia akan rekod di dalam satu account sebagai KWSP belum bayar, Perkeso belum bayar, sebagai liability semasa. Dan untuk yang ni, kerajaan telah wajibkan bukan sahaja pihak pekerja akan bayar, majikan pun kena sumbang sebahagian wang untuk KWSP dan Perkeso. That means the ahli will get two sides. One potong from their own gaji, the other one ialah sumbangan daripada majikan. So untunglah untuk ahli, dia dapat
dia dapat jumlah, the jumlah wang is from, terdiri daripada sumbangan dia sendiri dan satu sumbangan daripada majikan. Okay. Okay, so macam mana nak catat dalam jurnal? As I said, bila kita buat, kita selalu adalah, you have to anggapkan anda rekod dari sudut majikan. Okay, so untuk majikan tadi cikgu kata, dia kena bayar gaji kan. So gaji itu sebelum dia serah kepada pekerja, dia kena keluarkan the money. Gaji itu tak boleh sampai kepada tangan pekerja, the caruman for KWSP and Perkeso. So, bila kita rekod belanja gaji, masih ingat tak? Senang saja. You just remember like that. Bila majikan, let's say you are the company, you merekod belanja gaji. Apa catatan bergu? Catatan bergu ialah belanja gaji, betul kan? Debit belanja gaji, you credit bank atau kredit tunai. Betul tak? Again, bila kita bayar gaji, the company macam mana nak rekod? Debit gaji, kredit tunai atau kredit bank. Betul? Jadi ini pun sama. Kita debit gaji, so katakan gaji yang perlu bayar kepada semua pekerja, we add up the total is 20,000. Okay? So kita pun bayar. Tapi you dapati bahawa di sini, kita pun kredit bank, ada kredit tunai, tetapi di sini, bukannya kredit yang we debit 20,000 to show that the gaji actually is 20,000. Tetapi kita bila kita kredit tunai atau kredit bank, I tak kredit dengan amount 20,000. Tengok ini 20,000 tapi I bayar kepada pekerja cuma 17,600. Erti dia sudah kurang 2,400. Okay, the money sampai tangan kepada pekerja cuma ini. So, ke mana pergi dia 2,400? Di sini. Okay, you balance up. Jadi, dia patut di sinilah. Jadi, 1,800 dengan 600. Total dia 2,400 sudah pun disimpan oleh majikan untuk serah kepada jabatan kerajaan. Okay, so, from katakan 9%, 9% of the gaji ialah 1,800 sudah pun disimpan oleh majikan, tak bagi kepada pekerja. So simpan majikan 1,800 di dalam akaun panggil KWSP belum bayar. Because this one will have to give to KWSP. Sama juga 3% of the 20,000 disimpan dalam akaun diberi nama Perkeso belum bayar 600. This one, sebelah kredit. Okay, disimpan oleh majikan. Yang ni, caruman pekerja yang dipegang oleh syarikat sebelum diserah kepada jabatan. Dia pegang kan bukan duit dia. Jadi dia rekod di sebelah kredit sebagai liability semasa. Okay, so sepatutnya pekerja terima 20,000. Tetapi kerana as I said, polisi kerajaannya untuk membantu pekerja bagi semasa mereka melindungi mereka dalam bentuk insurans dan also to protect them bila mereka tua. So duit dua ini tak diserah kepada pekerja, hanya bagi mereka ni. Dua ini disimpan, okay, dalam dua account. So tadi cikgu sudah kata bukan sahaja pihak pekerja, bahagian gaji pihak pekerja disimpan dan diserah kepada jabatan berkenaan. Sama juga dengan majikan. Majikan also dikehendaki menyumbang sebahagian untuk pekerja, untuk KWSP dan Perkeso. Jadi ini memang sudah dimatuk dalam undang-undang. They have to follow. Kalau mereka tak sumbang, majikan tak sumbang, mereka akan disu ke mahkamah. Ini satu kesalahan besar untuk majikan. So, selain daripada pekerja akan simpan, ambil daripada gaji pekerja, dan majikan sendiri pun kena sumbang. So, kalau dia sumbang, dia dianggap sebagai belanja. So,
belanja kan debit, bagi pihak majikan dia sebagai belanja. So, belanja KWSP. So, sumbangan majikan biasa lebih tinggi daripada pekerja lah. Katakan kalau pekerja 9%, katakan di sini majikan ialah 11%. So, 11% times 20,000 is 2,200. Sama juga Pekeso, okay? Pihak majikan pun bertanggungjawab kan melindungi pekerja. So, dia pun kena sumbang 3% of the jumlah gaji. 20,000, katakan 600. So, inilah, kalau sumbang ni bagi pihak majikan adalah belanja. So, kita debit dua account ni. Okay? Then, belanja ini nanti akan serah kepada jabatan kan. Dia pegang dulu. So, dia credit side. Direkod sebagai KWSP belum bayar 2,200, Pekeso belum bayar 600. Ya, dia dipegang dulu sebagai liability semasa sebelum serah. Ini caruman majikan kepada pekerja. Ini caruman majikan kepada pekerja yang dipegang sementara. Jadi dia anggap sebagai liability semasa sebelum dia serah kepada jabatan. Kita rekod sebelah kredit. Jadi penerangan merekod caruman majikan. Di atas ini ialah caruman pekerja. So pekerja will get both, get the money from his own money and also sumbangan dari majikan. Supaya anda lebih faham, cikgu sudah buat account yang ni. Jadi tadi kan kita kredit KWSP belum bayar, kredit dua belah kan. So, ini ya KWSP belum bayar bagi pihak majikan kan dia liability, so dia rekod sebelah kredit. Dia kena sumbang about 11%, so dia anggap dia sebagai belanja. So, debit belanja KWSP, kredit KWSP belum bayar 2,200. Ini ialah sumbangan majikan. Dan bahagian gaji pekerja yang tak sampai tangan dia sudah disimpan dan masuk dalam KWSP. So, KWSP inilah bahagian gaji pekerja. So, both jumlah ini ialah 4,000. Okay, jumlah 4,000 ni akan end of the month akan masuk sebagai baki bawa ke bawah. Okay, here sebagai liability semasa sebelah kredit. Then after a few days, okay, tak boleh pegang lama SSA sementara. Dia kena pergi bank, serah wang itu kepada KWSP. So pergi bank, kredit bank, dan liability sudah tak ada. So kita debit dan liability. Okay. Sama juga untuk Pekeso. Okay, Pekeso, liability kan, tadi dia sudah ambil, sudah rekod sebagai belanja, debit belanja, kredit Pekeso belum bayar untuk majikan. Okay, sumbangan majikan. Dan bahagian gaji yang disimpan, okay, ini belanja. Okay, ini belanja gaji ya. Bahagian gaji pekerja yang disimpan untuk Pekeso 600. So that means the pekerja will get 1,200. Okay, so dia record sebagai liability, adanya kredit, bagi kredit, dan end of the month bagi kredit, dan after a few days next month, early of the next month, dia pergi bank, majikan akan pergi bank, serahkan wang itu kepada Pekeso. So credit bank debit this liability. Liability sudah tak ada lah. Okay, so supaya anda boleh faham ini dia. Okay, awal kita sudah kredit kan in January, so February we pay, kita pergi bank serah kepada jabatan berkenaan. So the liability debit dan credit bank. Okay, mereka pembayaran caruman kepada jabatan yang berkenaan.